Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua seperti biasa. Bersama lagi dengan Cikgu Hidayah dalam kelas tuition YPG kita hari ini. Baik, saya harapkan anda semua telah pun mengikuti sesi pertama kelas tuition kita di mana Cikgu dah maklumkan tadi. Cikgu nak kamu semua cuba dahulu untuk menyelesaikan soalan yang Cikgu berikan. Dan sekarang adalah merupakan sesi kedua di mana kita akan bincangkan bagaimana cara penyelesaian bagi soalan tersebut. Okey, so tanpa buang masa, jom kita tengok dahulu apa dia soalan yang kita perlu jawab. Okey, soalan yang cikgu beri adalah berkenaan dengan tajuk set. Jadi cikgu dah tetapkan hanya perlu jawab soalan 4, 5 dan 6 sahaja. Okey, baik. Sekarang kita mulakan dengan soalan keempat, di mana kalau kita perhatikan di sini, tahap penguasaan bagi PBD ini adalah tahap 4. Jadi bagi sesiapa yang jawapannya betul, sila semak selepas ini, maka dengan secara tak langsungnya anda sebenarnya telah menguasai atau mencapai tahap penguasaan 4. Baik, kita tengok. Okey, dalam rajah Venn di bawah, okey, perlu faham setiap makna simbol ini. Ini adalah merupakan simbol bagi semesta. Okey, so semesta maksudnya keseluruhan. Keseluruhan ada 36 orang murid. Jadi di dalam kelas tersebut telah diagihkan kepada murid yang suka kek coklat, kek keju dan kek strawberry dengan label C, K dan S. Dan telah diwakilkan dengan gambar rajah Venn seperti di bawah. Dan perlu diingatkan juga bahawa anda semua perlu tahu bagaimana nak tafsirkan gambar rajah Venn. Jadi kalau diberi gambar rajah Venn yang ada petak begini dan di dalamnya ada bentuk set tersebut, kita perlu tahu bahawa yang berada di luar bentuk tetapi masih lagi berada di dalam petak set semesta itu dianggap sebagai bilangan yang terkecuali daripada senarai ini. Okey. Dan kita lihat diberi bilangan murid yang suka kek coklat sahaja ialah 8 orang. Bilangan murid yang suka kek keju sahaja ialah 6 orang. Dan bilangan murid yang suka kek strawberry sahaja ialah 7 orang. So daripada sini kita perlu tahu apakah maksud setiap bahagian tersebut. Sekiranya ada persilangan atau pertindihan di antara dua bentuk contoh yang saya loretkan ini bermaksud bilangan murid yang hanya suka kek coklat dan juga kek keju sahaja. Manakala yang di tengah ini, yang kosong ini, itu menandakan bahawa murid yang suka ketiga-tiganya. Okey, jadi di sini kita perlu faham kalau diberitahu kita bilangan murid yang suka kek coklat sahaja ialah 8, jadi kedudukannya adalah di ruangan kosong. So kita boleh isi di situ. Bilangan murid yang suka kek keju sahaja di ruangan kosong ini. Okey, dan bilangan murid yang suka kek strawberry sahaja ialah di sini. Okey, dan soalannya hitung bilangan murid yang suka ketiga-tiga. Maksudnya dia minta kita cari ruangan kosong di tengah-tengah. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita tahu bahawa keseluruhannya ada 36 orang murid. Jadi kita tolakkan sahajalah dengan apa yang telah tersenarai di sini, maka kita akan dapat yang menyukai ketiga-tiga kek tersebut. Maka jalan kerjanya adalah 36 tolak 8 tolak 4 tolak 5 tolak 6 tolak 3 tolak 7 dan juga tolak 1. Okey, anda akan kira jawapannya. So tekan saja kalkulator. 36 tolak 8 tolak 4 tolak 5 tolak 6 tolak 3 tolak 7 tolak 1 dan jawapannya adalah 2. Okey. So, bermaksud di tengah sini adalah 2, jadi bilangan yang suka ketiga-tiganya adalah 2 orang. Okey? So, itulah dia penyelesaiannya. Jadi, semak sekiranya ada kesalahan, tolong betulkan semula. Okey, tahniah kepada yang betul. Anda telah mencapai TP4. Okey, kita bergerak kepada soalan seterusnya. Baik, kita tengok soalan ini. Gambar rajah Venn di bawah menunjukkan set B. Okay, murid yang suka brokoli, dan set K ialah murid yang suka kobis. Okey, dengan keadaan set semesta adalah B kesatuan K. Bermaksud di sini tiada pelajar lain yang tidak menyukai antara kedua-dua ni. Maksudnya kalau dalam satu kelas tu kesemua murid dalam kelas itu dibahagikan kepada dua ini saja. Itu bermaksud set semesta adalah B kesatuan K saja. Okey, perlu faham maksudnya. Okey, jumlah bilangan murid yang suka satu jenis sayur sahaja ialah 56 orang. Okey, so
dekat mana kawasan gambar rajah Venn ini yang suka satu jenis sayur? So, kita lihat kepada kedua-dua secara berasingan. Kita mula dengan yang suka brokoli. Kita lihat kepada bentuk penuhnya adalah, yang tengok ke saya tu bentuk penuh. Itu bermaksud ke semua kawasan itu, dia suka brokoli. Tetapi yang hanya suka brokoli sahaja, hanya ini. Okey? So, itu brokoli sahaja. Manakala kalau yang suka kobis, kawasannya adalah ini. Okey, dan dikatakan 56 orang ini tidak spesifik apakah sayur yang dia suka. Dia kata suka satu jenis sayur bermaksud dia telah mengambil kira kedua-dua bahagian ini. Jadi bermaksud 1 tambah 2 akan dapat 56. So apa yang kita buat adalah 3x tambah 1 tambah 2x, kita akan dapat 56. Okey, apabila anda berjaya menulis satu persamaan begini, itu menandakan anda dah boleh bergerak kepada step seterusnya di mana kita boleh mencari nilai x. Okey, so kita permudahkan sebutan serupa 3x tambah 2x 5x, jadi kita akan dapat 56 tolak 1 55, maka x adalah 11. Okey, sekarang baru kita pergi kepada kehendak soalan. Hitung jumlah bilangan murid yang suka brokoli atau, ini sangat penting, perkataan atau. Jadi bila ada perkataan atau, bermaksud dia mengambil kira kesemuanya lah. Ini hanya nak trik sahaja. Dia nak uji sama ada awak faham ke tidak perkataan atau tu. So atau itu bermaksud dia nak tahu sebenarnya jumlah pelajar. Jadi kalau dia guna perkataan dan, itu berbeza. Dan maksudnya kawasan yang persilangan di sini atau pertindihan. Dengan kata lain, kita hanya nak mencari X. Di sini pelajar seringkali cuai sebab dia tak faham. So sekarang ni kehendak soalan dia adalah atau. So atau ni ingat lagi saya kata walaupun dia penuhi satu syarat, dia dah termasuk kepada jawapan yang dikehendaki. Jadi dengan kata lainnya, kita sebenarnya mencari nilai 3x tambah 1 tambah x tambah 2x. Jadi di sini oleh kerana kita dah dapatkan nilai x, maka kita ganti sahajalah dengan 11. Okey. Tambah 11 tambah 2 darab 11. Okey, so kita tekan kalkulator. 33 tambah 12 tambah 22. So kita akan dapat 67. Jadi dengan kata lainnya, jawapan bagi keseluruhan murid ini adalah 67 orang. Okey. So bagi siapa yang ada kesalahan di mana-mana, okey, tolong betulkan semula, ataupun ada apa-apa pertanyaan tak jelas ke, boleh tanya cikgu selepas ini. Okey. Seterusnya kita bergerak kepada soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 kita dah masuk kepada gabungan operasi bagi set. Okey, sekarang kita lihat situasi soalannya adalah semasa hari kantin 150 orang murid telah membeli makanan seperti berikut. Okey. So maksudnya yang tersenarai ini, okey, akan memberikan jumlah sebanyak 150 orang. Okey. Dan setiap daripada 150 orang telah diceraikinkan mengikut situasi-situasi yang disenaraikan. So seramai 104 orang murid telah membeli mi goreng. Perlu diingat di sini, kalau dia senaraikan membeli mi goreng ini, itu bukan bermakna, okey, take note apa yang saya kata. Itu bukan bermakna dia hanya beli mi goreng. Kemungkinan dia ada campuran. Dia beli mi goreng dan nasi goreng dan sebagainya. Okey. So 104 orang murid membeli mi goreng, 97 orang murid membeli nasi goreng dan 72 orang murid membeli kedua-dua mi goreng dan nasi goreng. Daripada pernyataan ini, suka saya ingatkan awak atau saya nak pandu awak di sini, perkara pertama yang kita perlu fokuskan adalah sekiranya terdapat situasi pelajar membeli kedua-dua. Ingat dia punya subjeknya adalah mi goreng dan nasi goreng. Okey, biasakan dengan kita sentiasa pindahkan situasi ini ke dalam bentuk gambar rajah Venn. Jadi oleh kerana terdapat dua subjek iaitu mi goreng dan nasi goreng, so kita tahu bahawa bentuk yang kita buat ada dua juga. Okey. Dan oleh kerana ada kedua-dua, kita tahu bahawa keadaannya adalah di mana dua bentuk itu akan ada saling bersilang. Okey, sebab apa? Sebab ada kedua-dua di sini. Okey, tak kisahlah awak nak buat bentuk apa pun, tapi pastikan make sure awak punya bentuk itu adalah tertutup. So, saya wakilkan mi goreng itu
Okey, saya tulis sini mi goreng dengan simbol M. Okey. Dan nasi goreng dengan simbol N. So, saya label. Make sure awak label di luar bentuk. Jangan di dalam. Okey. So, ini adalah gambar rajah van-nya. Okey, hitung bilangan murid yang membeli mi goreng sahaja. So, di sini, sebelum kita nak jawab soalan ni, kita pastikan kita akan memenuhkan gambar rajah van ini dengan menulis atau melengkapkan berapa bilangan yang ada. So, sekarang kita bermula. Okay, sekarang bila ada pertindihan begini, ingat kita akan mula dari dalam. Jangan isi dari luar. Mula dari dalam. Tempat pertindihan 72. Isi 72 dahulu. Okey. Ingat jangan letak dot ke apa ke sebab ini mewakili bilangan bukan unsur. Okey, jadi dari sini mi goreng, tu saya kata tadi bila dia kata mi goreng itu bukan bermaksud dia beli mi sahaja. Dia kedua-dua. Total pelajar yang membeli mi goreng adalah 104 dan kita nak penuhkan ruangan ini. Ini akan memberi kita maklumat bahawa dia hanya beli mi goreng kat sini. Jadi nak tahu berapa bilangan pelajar yang hanya beli mi goreng. So daripada total 104, okay, kita akan tolakkan dengan yang membeli kedua-dua, 72. Okay, so kita akan dapatkan jawapan 104 tolak 72. Maka jawapannya adalah 32 di sini. Okay. Ini saya tunjukkan sahaja dia punya jalan kerja tapi yang ditulis di dalam awak punya gambar rajah adalah 32. Okey, dan N. N ini juga sama. Kalau N tu nasi goreng, total yang suka nasi goreng 97. Tapi untuk ruangan sini yang hanya membeli nasi goreng sahaja. Jadi sebenarnya jalan kerjanya adalah 97 tolak dengan 72. Okey, so 97 tolak 72 awak akan dapat 25 di sini. Kalau perhatikan saya belum lagi menyelesaikan soalan-soalan. Saya hanya transfer dahulu kepada bentuk gambar rajah. Okey. So ingat yang ditulis dalam gambar rajah adalah bilangan ini. Ini saya nak tunjukkan jalan kerja. Awak boleh tulis di mana-mana ruangan jawapan di sebelah kanan. Okey, so kita dah ada macam ni. Next baru kita tengok kepada soalan. Hitung bilangan murid yang membeli mi goreng. So nampak tak kita dah sebenarnya menjawab soalan nombor 1. So bilangan mi goreng adalah 32 orang. Okey, so jalan kerjanya adalah ini. 104 tolak 72. Nombor 2, hitung bilangan nasi goreng sahaja dekat sini. Ingat dia bukan penuh. So jangan pelajar kebanyakannya salah. Dia terus ambil 97 orang. Salah. Okey, perlu make sure awak lukis dahulu gambar rajah van untuk memastikan di mana kawasan sepatutnya. So yang suka membeli nasi goreng sahaja adalah 25 orang. Okey. Manakala yang tidak membeli sebarang makanan. So sekarang kita cuba totalkan 32 tambah 72 tambah 25. Okey. So totalkan kita akan dapat jawapan 129. Betul? Okey. Sedangkan kita tahu jumlah keseluruhan adalah 150 orang. Itu bermaksud gambar rajah van ini dia ada segi 4. Okey. Dan ada set semesta di luar manakala bila kita nampak ada baki. Okey, kita cari dulu bakinya. So kita akan dapat 21 orang. So maksudnya 21 orang ini tidak termasuk dalam suka membeli mana-mana mi goreng ataupun nasi goreng. So 21 itu berada di luar. Ingat jangan letak dot sebab ni adalah bilangan. So maksudnya 21 orang. Kalau kadang-kadang soalan diminta anda melukiskan gambar rajah van, ni jawapannya. Kalau tak minta pun tak apa, awak lukis sebab ingat gambar rajah van itu boleh memberi kita macam-macam maklumat. Okey? So diharap semua clear di sini dan boleh semak jawapan anda. Okey, kalau perhatikan di sini saya terlupa tadi TP5. So bermaksud sekiranya anda boleh menyelesaikan soalan ini, anda telah mencapai tahap penguasaan 5. Okey, kita bergerak kepada soalan terakhir iaitu soalan 6. So soalan 6 ini adalah merupakan gabungan operasi set juga, cuma diberi dalam bentuk pernyataan yang panjang. Okey, so ambil highlighter, sila highlightkan apa yang penting. So daripada satu tinjauan,
115 orang murid pernah melawat planetarium negara. Nampak? So, apabila sahaja disenaraikan suatu-satu subjek itu, jangan terus jump into conclusion, oh, hanya ada 115 orang sahaja yang yang pergi planetarium. Tidak, ini akan diambil kira nanti ada tak subjek lain. So, kalau kita perhatikan di sini ada subjek lain, muzium negara, kita ada juga pusat sains negara. Okey, so di sini saya nasihatkan untuk awak tulis semula planetarium negara. Okey, beritahu pemeriksa, kalau di sini dia tak lukiskan gambar Raja Van, planetarium negara, beritahu pemeriksa apakah simbol yang awak wakilkan. Okey, katalah saya simbolkan dengan P. Okey, berapa? 115. Okey, kemudian muzium negara. Okey, muzium negara saya simbolkan dengan M. Berapa orang? 98 orang. Okey, kemudian last sekali adalah pusat sains negara. Okey, sains negara. Okey, saya simbolkan dengan S. Iaitu 88. Okey, so nanti apabila awak melukis gambar Raja Van, hanya bentuk labelkan dengan menggunakan simbol yang awak dah nyatakan. Jadi pemeriksa fahamlah kat situ kan. Okey, so seterusnya ini, kalau perhatikan ada situasi di mana kedua-dua, nampak tak ada perkataan kedua-dua, ada perkataan kedua-dua. Kita cari sebab kita nak tahu, bila kita nak melukis gambar Raja Van, kita nak tahu kedudukannya, ada tak persilangan ataupun tidak. Dan kita juga ada situasi di mana kalau kita perhatikan ayat ini, ketiga-tiga pun ada. So, bermaksud kita tahu bahawa gambar Raja Van yang kita nak lukis, contoh saya lukis menggunakan bulatan, okay, kita tahu bahawa ketiga-tiga bulatan itu akan bersilang. Okey, sebab apa? Sebab apa saya tahu itu? Sebab ada situasi ketiga-tiga. Jadi, ketiga-tiga itu di tengah. Okey, ingat, mesti label di luar rajah. Okey, so saya mula P di sini, M dan S. Okey. Kemudian kita isi daripada dalam sekali. Ingat jangan isi dari luar, dari dalam. Okey, so dari dalam kita akan merujuk kepada ayat yang ini. Okey, sebab kita nak rujuk dalam bermaksud ketiga-tiga. Jadi berapa orang? 15. Isi di sini 15. Okey. Perlu faham maksud gambar Raja Van. Sekali lagi saya kata persilangan semua ini, yang kalau tengok cursor saya, ini maksudnya dia pergi ke dua-dua tempat tersebut. Okey. Dan dari sini kita akan rujuk kepada sini. 48 orang murid pernah melawat kedua-dua planetarium negara dan muzium negara. Kita nak isi ruangan kosong ini sahaja. So, bermaksud untuk ruangan kosong ini, okey, kita perlu letakkan 48 tolakkan dengan 15. Okey, sebab 48 tu kesemuanya sekali. Jadi, kita perlu kira dahulu. Okey, maksudnya di sini adalah 33. Ingat bukan 48. Sebab itu saya kata mula dari dalam. Okey, kemudian kita bergerak kepada 22 orang pernah melawat muzium negara dan juga pusat sains negara. So, di sini ni dia kata yang melawat dua-dua kawasan tu, tengok cursor saya semua sekali. Tapi kita hanya nak penuhkan ruangan kosong. So, kalau ruangan kosong itu maksudnya kita perlu buat sedikit jalan kerja, 22 tolak dengan 15. Okey, so dapatkan jawapannya. So, kita dapat di sini adalah 7. Okey, bukan 22. Ingat Begitu juga yang terakhir adalah planetarium dan pusat sains negara. Kalau kita tengok sini 36. So, maksudnya untuk kita lengkapkan ruangan kosong di sini, okey, so jalan kerjanya adalah 36 tolak 15. Okey, so 36 tolak 15 kita akan dapati sini adalah 21. Okey, so nampak tak? Flow dia adalah kita mula dari dalam. Okey, kemudian barulah kita bergerak keluar. Okey, mula dengan planetarium, kita nak penuhkan yang ruangan kosong ini. So, ruangan kosong ini maksudnya dia hanya pergi planetarium sahaja. Ingat yang disenaraikan ini,
dia tidak mengambil kira sama ada dia dah pergi ke 2 ataupun tidak. Maksudnya walaupun dia dah pergi 2 ke 3 ke 1 ke, dia totalkan semua dekat sini. So kita perlu cerakkan dia. Jadi untuk dapatkan ruangan kosong ini, so kita ada jalan kerja sedikit lah. So 115 tolak dengan sedia ada. Tolak 15, tolak 33, tolak 21. Okey, so kita dapatkan jawapan tolak 33, tolak 15, tolak 21. So di sini jawapannya adalah 46. Begitu juga dengan untuk Muzium Negara. So Muzium Negara keseluruhan 98. So tolak dengan sedia ada. Okey. Tolak 7, tolak sekejap 98, tolak 33, tolak 15, tolak 7. Okey, so jawapannya adalah 98, tolak 33, tolak 15, tolak 7. So jawapannya di sini adalah 43. Dan begitu juga dengan untuk Pusat Sains Tenggara, di sini total adalah 88. So kita perlu tolak dengan yang dah dinyatakan, iaitu 21, tolak 15, tolak 7. Okay, so 88 tolak 21 tolak 15 tolak 7. 45. Okay. So ini gambar Rajavan yang seharusnya anda dah boleh buat. Apa sahaja situasi yang diberi, anda mampu untuk transfer maklumat itu ke dalam bentuk gambar Rajavan. Okey, baru kita tengok soalan ni. Hitung jumlah bilangan murid dalam tinjauan tersebut. So bilangan murid baru kita tambahkan yang ini. Semua yang kita dah senaraikan ini. So, apa kesalahan pelajar adalah dia terus sahaja tambah dari sini. Sebab itu akan salah. Okey, sebab ini tidak mengambil kira sekiranya pelajar itu telah pergi kepada 2 ataupun 3. Okey, so kita perlu tambahkan yang kita dah senaraikan. So, apa yang kita perlu buat adalah jumlah 46 tambah 33 tambah 43 tambah 15, tambah 21, tambah 7. Okey. Tambah 45. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Make sure kita tak tertinggal satu pun. Okey, so kita tambahkan semua. 46. Tambah 33, tambah 43, tambah 15, tambah 21, tambah 7, tambah 45. Okey, so totalnya adalah 210 orang. Okey, so saya harap jelas. Sekali lagi, sekiranya ada mana-mana bahagian yang tidak jelas, bolehlah bertanya dengan saya ataupun berbincang dengan kawan-kawan. Okey, tahniah kepada yang betul semua. Ini soalan ni adalah PP6. Okey. So sesiapa yang boleh berjaya menjawab soalan ini bermaksud anda telah menguasai PP6. Okey, so tahniah sekali lagi bagi mereka yang telah mengikuti kelas tuition ini. Jadi diharapkan yang lain juga akan cuba buat pembetulan mana-mana yang salah tu. Okey. Saya rasa sampai sini saja kelas kita. Terima kasih semua dan Assalamualaikum.